Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita telah sampai ke tajuk syurga dan neraka, ya. Al-Jannatu wan Nar. Untuk tajuk ini saya bahagikan kepada dua bahagian agar video kita tidak terlalu panjang. Jadi untuk bahagian pertama ini, perkongsiannya ialah berkaitan dengan pengertian syurga dan neraka ataupun takrif dia apa dia syurga, apa dia neraka. Kemudian kita akan mengetahui tahap-tahap syurga berserta dengan dalil yang ada. Kemudian nama-nama syurga serta neraka dan juga dalil-dalil yang berkaitan. Inilah tiga perkara asas dalam perkongsian kita kali ini. Untuk bahagian ini, ada sekitar 12 isi yang perlu diberikan perhatian. Ya. Isi yang pertama ialah berkaitan dengan pengertian jannah. Ta'riful jannah. Ini tidak ada. Ya. Ada dua sudut. Yang pertama dari sudut fil lughati, satu lagi wa fil istilah. Pada bahasa dan juga pada istilah. Dari sudut bahasa, syurga bermakna al-bustan, iaitu taman. Manakala pada istilah yang merupakan isi kedua, ia merupakan darus sawabil lati a'addaha Allahu lil mu'minin. Sehingga di sini ya, sekurang-kurangnya merupakan tempat ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Itu makna syurga pada istilah. Tempat ganjaran kepada orang yang beriman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Litakuna daral iqamatin khalidatin muabbadatin muaddatin lis-su'ada. Agar syurga tadi menjadi tempat kekal yang selama-lamanya yang disediakan kepada para su'ada, golongan yang berbahagia. Mungkin soalan tanya, siapakah golongan su'ada? Jawapan dia di sini, allazina faraqu ad-dunya 'alal iman. Mereka yang meninggal dunia ataupun mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Golongan itu adalah golongan su'ada. Dalam pengertian syurga, kita boleh ambil juga di sini ya, daru iqamatin khalidatin muabbadatin muaddatin lis-su'ada. Boleh juga, tetapi seeloknya agar tidak menjadi pertikaian kemudian hari, baik kita ambil dari sinilah ya. Darus sawabil lati a'addaha Allahu lil mu'minin, iaitu tempat ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang beriman. Kemudian isi yang kedua ialah darajatul jannah, kedudukan ataupun tahap-tahap syurga. Wal jannatu darajat. Syurga mempunyai tahap-tahap. Ba'duha fawqa ba'din. Sebahagiannya mengatasi sebahagian yang lain. Jadi isi yang keempat yang perlu kamu ambil perhatian ialah di antara tahap-tahap tersebut, yang manakah tahap yang paling baik? Afdaluha al-firdaus. Yang paling baik di antara tahap-tahap syurga itu ialah tahap firdaus, ya. Wahia a'laha, dia merupakan syurga yang tertinggi. Yang tertinggi ialah firdaus. Wataliha jannatu adnin. Kemudian diikuti dengan syurga Ad
kemudian khuld, kemudian na'im, kemudian ma'wa, darussalam, darul jalal. Ada berapa semua di situ? Ini isi penting yang kelima, fahiya sab'atun. Ada 7 syurga keseluruhannya. Yang paling baik, yang paling atas iaitu Firdaus. Kemudian ikut urutan dia, Adnin, Khuld, Na'im, Ma'wa, Darussalam, Darul Jalal. Kulluha, semua syurga ini, semua tahap ini, muttasilatun bi maqamil wasilati wad darajatir rafi'ah. Semua syurga-syurga ini berhubung terus dengan kedudukan wasilah wad darajatir rafi'ah, kedudukan yang tertinggi, iaitu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tempat yang disediakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan syurga tersebut dihubungkan terus dengan kedudukan yang disediakan kepada Rasulullah? Tujuannya adalah, ini penting, merupakan isi yang keenam, liyan'ima ahlal jannati jami'an bimusyahadatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, agar penduduk ataupun penghuni syurga diberikan nikmat, berasa nikmat semuanya dengan boleh menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah semua ketujuh syurga ini bersambung terus dengan kedudukan yang disediakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk peperiksaan, kamu kena ingatlah kedudukan ini secara urutan dia: Firdaus, Ad, Jannatul Khuld, Na'im, Ma'wa, Darussalam, Darul Jalal. Jadi inilah 6 isi penting dalam paparan berkaitan dengan ta'rif jannah dan juga kedudukan jannah. Selain daripada 6 isinya lepas, ada juga pendapat ulama segelintir, ya, yang mengatakan bahawa mempunyai pendapat yang lain, ya, iaitu waqila annal jannati arba'un. Ini merupakan isi yang ketujuh, yang perlu diambil perhatian juga sebab dia merupakan pendapat bahawasanya syurga itu mempunyai 4. Anna jannatu arba'un, bahawasanya syurga itu 4 fahasb sahaja. Akhzan min qawlihi subhanahu wa ta'ala, bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa min dunihima jannatan. Ayat yang lain Allah berfirman, selain pada keduanya tadi, 2 syurga tadi, ada 2 lagi syurga. Yang syurga yang pertama, 2 syurga itu, iaitu para mufassirin mentafsirkan bahawa syurga yang 2 tersebut ialah Na'im dan juga syurga Ma'wa, manakala 2 yang lain itu ialah Ad dan juga Firdaus. Jadi berdasarkan ayat ini, ada segelintir ulama mengatakan bahawa syurga itu 4 sahaja. Manakala yang pendapat yang paling kuat, ya, pendapat yang tepat, ia merupakan isi yang ke-8 yang perlu diambil perhatian, ialah was-sahihu annaha jannatun wahidatun. Bahawasanya syurga itu hanyalah satu, ya, syurga itu satu, cuma berbeza dari sudut tahapnya, tatafawatu darajatuha. Yang berbeza adalah berbeza tahap-tahapnya. Itu pendapat yang betul ataupun yang benar, ya. Syurga hanyalah satu, yang berbeza itu ialah tahap-tahap yang ada di dalam syurga. Seterusnya pembahasan berkaitan dengan neraka, ya. Syurga neraka pada muka surat 78, iaitu isi yang
ke-9 dalam pembahasan ini ialah berkaitan dengan pengertian nar, ta'rifun nar, pengertian neraka. Seperti mana syurga tadi, neraka juga mempunyai sudut lughah dan sudut istilah. Pada bahasa, neraka ialah jismun latifun muharrik, merupakan tubuh yang abstrak, yang lembut, yang seni, yang membakar. Itu dari sudut bahasa. Pada istilah, ini yang perlu kita ambil perhatian. Bila kita sebut neraka, dia merujuk pada perkara ini, iaitu yang ke-10, merupakan isi yang ke-10 dalam pembahasan ini. Apa dia pengertian neraka? Ialah darul azabi al-mu'iddati lil-usah, merupakan tempat seksaan ataupun tempat azab yang disediakan bagi orang-orang yang derhaka, lil-usah. Dia berlawanan dengan syurga tadi. Kalau syurga darul sawab, kalau neraka darul azab yang disediakan bagi golongan yang derhaka. Wan naru darakat. Neraka mempunyai peringkat-peringkat ataupun istilah dalam bahasa Arab darakat. Darakat ni maksudnya peringkat ke bawah, menurun ke bawah. Kalau syurga tadi dia gunakan istilah darajat. Darajat ni makna peringkat yang menaik. Itu nama dia darajat. Manakala darakat ialah peringkatnya menurun. A'laha jahannam. Peringkat yang paling atas neraka jahannam. Neraka jahannam ini disediakan kepada siapa? Li'usatil mu'minin. Ini juga penting, gandingan dia tu. Neraka jahannam adalah disediakan kepada golongan orang yang melakukan derhaka ataupun maksiat di kalangan orang yang beriman. Na'udzubillah. Kemudian diikuti di bawahnya ialah ladha, kemudian hutamah, kemudian sa'ir, kemudian saqar, kemudian jahim, kemudian hawiyah. Maksudnya yang ke bawah itu adalah lebih dahsyat siksaan dia. Jadi kalau ikut gambaran dia beginilah yang paling atas jahannam, laza, hutamah, sa'ir, saqar, jahim dan hawiyah. Cuma di sini disebut jahannam adalah untuk golongan yang melakukan maksiat di kalangan orang-orang yang beriman. Waqila, ada juga pendapat mengatakan wahia narun wahidah. Neraka itu satu sahaja, yang berbeza itu adalah tabaqat. Takhtalifu tabaqatuha. Maknanya berbeza dari sudut, tahap dan juga peringkat-peringkat dia. Wa syiddatul azabi fiha, dan berbeza dari sudut, tahap siksaan ataupun keazaban yang ada dalam neraka tersebut. Neraka hanyalah satu, yang berbeza ialah tahap-tahapnya dan juga tahap-tahap azab yang disediakan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi darakil asfali minan nar. Sesungguhnya golongan munafik berada di kedudukan yang paling bawah di dalam api neraka. Seperti mana kita tahu bahawa kalau neraka ni makin menurun itu adalah makin teruk siksaan dia. Jadi kalau ikut urutan di sini, al-hawiyah merupakan neraka yang paling di bawah dan siksaannya paling pedih. Untuk perkongsian bahagian ini, itulah saja 12 isi yang perlu diambil perhatian. Pastikan diingat dan dihafal sebaik mungkin, terutamanya dalil-dalil, supaya yang pertama menjadi ilmu pada kamu dan juga persiapan untuk menghadapi peperiksaan yang akan ataupun bakal kamu semua hadapi. Untuk kali ini, setakat itu dulu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu lagi di bahagian yang kedua di bawah tajuk Jannatu wan Nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.